Shalom semua, selamat malam. 大家晚上好，平安。 Semua sudah siap untuk kelas hari Rabu ini? 大家预备了吗？今天晚上的课程， Ada waktu 5 menit lagi. 我们还有5分钟的时间。 Kita tunggu sebentar lagi sampai menunggu teman-teman hadir. Saya mengundang semuanya yang hadir malam ini untuk kita buka videonya. 我们现在要等还没有上线的，我们来预备我们的心。 Semua melihat semua wajah-wajah yang penuh sukacita malam ini. Amin. 我也想要看见大家的脸，求你们可以打开你们的视频，好不好？打开你们的视频。还有谁没有打开 ？Bonnie、Eddie 还有很多。我看笑脸。yang belum buka video. Asun percaya semua yang hadir malam ini semua penuh sukacita Tuhan. Amin. 我相信大家上线的全部都充满喜乐。Amin. Amin. Seperti kita ketahui beberapa waktu ini banyak jemaat-jemaat kita, banyak pengerja kita yang kena COVID-19. 我们也知道，这最近很多我们的会友都得了新冠病毒。 Tapi Asun bersyukur, Asun melihat semua sembuh, semua amin. 但是呢，我看见大家都健康起来了，都好起来了，哈利路亚！感谢主。 Terima kasih dan puji syukur kita kepada Tuhan. Amin. 热烈的掌声，阿门，哈利路亚。 Oke, baiklah. Kita mau mulai kelas kita malam ini. 好，我们要开始我们今天晚上的课程。 Kita mau mulai kelas kita malam ini. Kita mau belajar lagi hari ini di hari Rabu ini. 我们要学习这个礼拜三。 Asun yakin semuanya sudah siap. 我相信大家都预备了。 Sebab kita akan belajar satu hal yang baru malam ini, amin. Selalu setiap hari Rabu. 因为今天晚上我们要学习新的课程，每一次都是新的，阿门。 Baiklah, kita mau siapkan hati, kita mau berdoa, kita mau minta urapan dan tuntunan Roh Kudus untuk kelas kita malam ini, amin. 我们预备我们的心，我们首先要来敬拜，我们求神的荣耀降临在我们的每一个人的当中，求神带领。 Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. 主耶稣，颂赞你，颂赞你。 Kami mengucap syukur Tuhan malam ini. 主，我们献上感恩。 Kami bisa berkumpul kembali di hari Rabu ini Tuhan. 我们可以聚集在一起，今天晚上。 Kami bersatu hati, kami mau belajar Tuhan hari Rabu ini Tuhan. 我们要一起来学习今天晚上。 Tuhan, urapi kelas kami malam ini Tuhan. 主啊，你自己来高摩我们每一个人，带领我们的课程。 Tuntun kami semua malam ini Tuhan. 带领我们每一个人。 Pimpin dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. 主啊，你带领我们从头到结束。 Malam ini kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. 主啊，我们要安静坐下来，我们要听你的话语。 Kami mau seperti pengantin-pengantin wanita yang dengan sabar menunggu datang pengantin laki-laki Tuhan malam ini. 就是像那个新娘等她的新郎来接她。 Kami mau seperti 5 gadis yang bijaksana Tuhan. Kami tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh Tuhan. 就是像那个5个有智慧的童女，不要像那个愚蠢的童女。 Pujilah namamu Tuhan. 主啊，颂赞你的名。 Pujilah namamu Bapa. 主耶稣，谢谢你，颂赞你的名。 Kami siap Tuhan malam ini. 我们预备
我们预备了， Haleluya. 奉耶稣基督的名。 Haleluya, haleluya, haleluya. 我以永远的爱你，我以这爱寻你，陪你永远归我为妻，用一次爱诚实爱你。哦，我愿过得主的心，用我注视的眼睛，我的心如紧闭的紧，心真叫我存留为你。将我放在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如戳记，你的爱情见证胜过死亡，终虽不能熄灭，不能淹没，将我放在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如戳记，你的爱情见证胜过奢望，终虽不能熄灭，不能淹没。用着你柔心代替蛇心，花露化雪在你心里，我用水将你心洁净，你种罪恶我全忘记，因你变上我的医治，你手心化我的平安，你手肘住我的祝福，因你流血我的生命，将我放在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如戳记，你的爱情见证胜过奢望，终虽不能熄灭，不能淹没，将我放在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如戳记，你的爱情见证胜过奢望，终虽不能熄灭，不能淹没，将我放在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如戳记，你的爱情见证胜过奢望，终虽不能熄灭，不能淹没，将我放在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如戳记，你的爱情见证胜过奢望，终虽不能熄灭，不能淹没，将我放在你的心上如印记，
将我放在你手臂上，如戳记。你的爱情见证生活奢望，终虽不能熄灭，不能圆满。将我放在你的心上，如印记。将我戴在你手臂上，如戳记。你的爱情见证生活守望，终虽不能熄灭，不能淹没。将我放在你的心上，如印记。将我戴在你手臂上，如戳记。你的爱情见证生活奢望，终虽不能熄灭，不能圆满。将我放在你的心上，如印记。将我戴在你手臂上，如戳记。你的爱情见证生活奢望，终虽不能熄灭，不能圆满。见证生活奢望，终虽不能熄灭，不能圆满。终虽不能熄灭，不能圆满。主啊，求你将我放在你的心上，如印记。 Tuhan, taruh aku seperti meterai pada hatimu. 戴在你的臂上，如戳记。 Taruh pada lenganmu seperti cap stempel. 因为爱情如死之坚强。 Karena cinta kuat seperti maut. 你知道我们的神就是这么爱我们吗？ Amin. Tahukah Anda bahwa Tuhan kita begitu? Seperti 他 itu 把我 mengasihi 们 kita. 放在他的心上如印记， Dia meletakkan kita seperti meterai di dalam hatinya. 戴在他的臂上如戳记。 Mengenakan kita seperti cap stempel pada lengannya. 心腹和新郎的爱情是可以胜过死亡的。 Kasih antara mempelai pria dan wanita hingga melampaui maut. 是没有任何的东西可以把他们的爱情熄灭。 Tidak ada apapun yang dapat memusnahkan kasih mereka. 是的，我们不断的，今天晚上我们跟求主求，跟主说，主啊，我们也把你放在我们的心上如印记， Biar malam 把 hari 你 ini 戴 kita 在我们的 juga 手上如印记。 kita juga Rusoji. bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau taruh Engkau seperti meterai pada hatiku dan taruh Engkau pada lenganku seperti cap stempel. 因为心腹要永远与新郎在一起，死也不能叫他们分开。 Sebab mempelai pria dan wanita akan selamanya bersama sampai maut pun tidak dapat memisahkan mereka. 阿门， Amin. 阿门。这里说到的印记、戳记， Di sini berbicara tentang meterai dan cap stempel. 就是一个记号， Ini adalah sebuah tanda. 一个互相所属的记号。 Tanda saling mengikat. 哦，一对新人要结婚，他们要互相交换戒指。 Nah, kalau pengantin mau menikah sepasang mempelai, mereka akan saling tukar cincin. 他们要有结婚证书。 Mereka juga harus punya akte pernikahan. 哇，当双方在结婚证书上盖章的时候，从那一刻开始就正式生效了。 Nah, ketika kedua belah pihak tanda tangan dan dicap dengan stempel, saat itulah pernikahan mereka sah berlaku. 这个夫妻要永远在一起，死也不能叫他们分开。 Nah, suami istri ini akan tetap selamanya bersama, tidak ada yang dapat memisahkan.
新娘是属于新郎的，新郎也是属于新娘的。 Mempelai wanita adalah menjadi mirip mempelai pria, demikian juga sebaliknya. 我们今天再来看一看，我们更深的了解什么叫做印记。 Mari kita mau belajar dan kita mau pahami apa yang dimaksud dengan meterai. 印记是一个 PPT-nya 封 boleh. 印，是个盖印，是一个做一个记号。 Kata bicara tentang meterai di sini, meterai adalah sebuah segel, cap, ya, sebagai sebuah tanda. 如果表示我们在这个上面如果封了印的话，那么只有是非常重要的，而且只有被授权的人才能够打开。 Nah, kalau sesuatu yang memiliki segel, meterai segel seperti ini, hanya orang yang mempunyai otoritas, yang ada otorisasi baru bisa membuka segel tersebut. 例如，有关在启示录上有关末世的结局， Seperti apa yang dikatakan di Wahyu, diceritakan di Wahyu, 也就是七印，神已经帮他隐藏封密起来了。 yaitu 7 segel atau meterai yang disembunyikan Tuhan 是直到最后才会被揭开。 dan akan dibuka pada akhirnya ketika waktunya tiba. 而且只有神的羔羊才配得揭开这个印记哦。 Dan hanya anak domba Allah yang layak untuk membuka segel meterai ini. 我们看到在古代的社会里面呢，每一个奴隶的身上都会烙上一个印记。 Dan kita lihat di zaman dahulu hanya budak-budak yang memiliki tanda pada tubuhnya. 代表他属于主人，然后也是被主人所拥有的。 Ini berarti dia adalah milik tuannya. 在启示录中记载属于基督的人，他们身上都有神的印记。 Lalu dikatakan juga bahwa orang-orang yang milik di dalam kitab Wahyu mencatat bahwa orang-orang milik Kristus di tubuhnya memiliki meterai Tuhan. 这是仆人的记号，代表他们要对神效忠到底。 Nah, ini merupakan tanda sebagai seorang hamba, yaitu menandakan bahwa mereka harus setia kepada Tuhan. 这个魔鬼也是要模仿神。 Nah, si iblis itu selalu mau copy, meniru Tuhan. 哇，这个魔鬼啊，他属于他的人，属于魔鬼人，在他的额头上或者是手上，他也要给他落上一个印记。 Jadi, orang-orang kepunyaannya dia juga, dia mau cap mereka di dahi dan di tangannya dengan tanda meterai cap stempel. 在圣经上称为这是一个兽的印记。 Di dalam Alkitab dicatat atau dikenal sebagai meterai binatang. 也是有这个印记的人，就是魔鬼的仆人，是魔鬼的记号。 Nah, yang memiliki tanda ini berarti menunjukkan bahwa mereka adalah miliknya si iblis. Mereka adalah hambanya iblis. 代表这些人呢，要效忠魔鬼。 Menunjukkan bahwa mereka harus setia kepada tuannya, yaitu si iblis. 今天呢，我们要很清楚知道，我们都是属于神的仆人。 Hari ini kita harus tahu bahwa kita adalah hamba kepunyaan Tuhan. 我们的身上有神的印记， Di dalam diri kita ada meterainya Tuhan. 但是我们也要了解魔鬼的诡计。 Tapi kita juga perlu tahu akan siasatnya si iblis. 明白什么是魔鬼的印记， Kita juga harus mengerti apa itu tanda atau meterai dari si iblis. 我们刚刚说过了，魔鬼的印记就是兽的印记。 Tadi kita sudah bilang bahwa tanda dari iblis yaitu tanda binatang. 根据启示录它是讲兽的印记是刻在人的手上或者额头上。 Nah, berdasarkan kitab Wahyu, itu dicatat bahwa meterai binatang dikenakan pada tangan atau manusia atau dicap pada dahi. 所以很多人就说，哎呀，他可能是纹身啊，
或者有些人相信是用一些晶片这样子的直到我们的身上的。 Jadi ada orang yang bilang bahwa oh ini bisa jadi itu sebuah tato di tubuh, atau ada juga yang berkata bahwa itu berupa chip. 也有人说啊，说是这个受剂不是很实际的，不是一个实际的东西，而是一种对人心智一种思想的操控。 Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tanda ini bukan berupa benda nyata yang dapat terlihat, melainkan semacam keadaan atau sesuatu yang mengendalikan hati pikiran manusia, sesuatu yang abstrak. 我们来看看圣经上怎么说。 Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. 第一个，兽的印记是给予那支持和崇拜敌基督的人。 Yang pertama, meterai binatang diberikan kepada mereka yang mendukung dan memuja antikris. 启示录13章16节说，他又叫众人无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或者额头上受一个印记。 Wahyu 13 ayat 16 mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang yang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 我们刚刚说过的兽的印记将作为那些相信敌基督或者接受兽的系统的人。 Jadi apa yang tadi kita baca itu berarti meterai binatang adalah tanda dari mereka yang percaya pada antikris. 还有那些崇拜敌基督的一群人的记号， atau orang-orang yang memuja para kaum antikris ini, nah mereka memiliki tanda tersebut. 第二个，这个兽的印记是用来进行经济或者商业的交易。 Yang kedua, meterai binatang digunakan untuk transaksi ekonomi dan bisnis. 例如买卖。 Seperti jual beli. 因此，兽的印记将会分别出来哪些人是可以在敌基督或者兽的系统中进行交易的。 Sehingga dapat dikenali bahwa orang-orang yang melakukan transaksi ini adalah orang-orang antikris. 到了那个时候，如果你没有这个记号，你可能就不能进行任何的商业的行为。 Nah, sampai pada waktu tersebut, jika kamu tidak memiliki tanda ini, maka kamu tidak bisa melakukan transaksi. 你可能你的行动也会被受到限制。 Dan mungkin juga segala gerak-gerik Anda atau kegiatan Anda mendapat keterbatasan yang amat sangat. 你没有办法自由的进入每一个国家，或者是去一些地方。 Bisa jadi Anda akan sulit untuk bepergian mungkin ke luar negeri atau ke tempat-tempat tertentu. 你甚至没有这样的印记的人，你不能去做买卖，也不能去超市，或者是去餐厅吃饭，或者是买东西。 Dan saat itu Anda yang tidak punya tanda ini mungkin tidak bisa pergi untuk makan di restoran atau juga tidak bisa melakukan pembelian, penjualan. 在启示录13章16节说，除了那受印记有的寿民或者寿民数目的，都不得做买卖。 Di dalam Wahyu 13 ayat 16 dikatakan selain memakai meterai tersebut ada nama dari binatang atau angka dari binatang, jika tidak maka tidak dapat melakukan jual beli. 我记得我的年代就是我的小的时候，我们大概都是用金钱，都是用现金在交易。 Nah, saya ingat waktu zaman saya, waktu saya masih kecil, yaitu untuk melakukan transaksi kita masih melakukan memakai uang yang mungkin kertas dan logam. 大概40多年前我才开始用信用卡，可以用信用卡来做买卖。 Nah, lalu beberapa belasan tahun yang lalu ya, itu kita sudah mulai ya 10 tahun dalam dekade ini kita pakai kartu untuk melakukan transaksi. 可是你看到现在大家都是用手机再来支付一些买卖的费用。 Nah, tapi sekarang kita lihat bahwa orang-orang zaman sekarang yang kita sekarang lakukan transaksi adalah kita memakai handphone. 这个手机来付钱是很方便的一件事情。 Nah, melakukan pembayaran dengan handphone ini adalah hal yang sangat gampang. 但是有一些事情可能会发生。
Tetapi mungkin ada hal-hal, ada kemungkinan yang bisa terjadi seperti ini. 如果你的手机没有电呢，或者是丢掉了、摔坏了，你可能就没有办法用这个方式去买卖的，去做买卖的。 Nah, kalau sampai handphone mungkin kehabisan baterai atau mungkin hilang atau rusak, maka kita tidak dapat melakukan pembayaran atau transaksi dengan handphone. 现在在印尼很多年轻人都在用这个了。那么在中国Nah, di Indonesia anak-anak muda sekarang udah tren banget untuk memakai pembayaran seperti ini. Tetapi kalau di China, 中国不只是在城市、在乡村，甚至不一定是在餐厅，甚至在那个路边的小贩，都是用手机、用支付宝在付钱。 Nah, kalau di China itu trennya bukan cuma anak muda, tetapi baik di kota besar, mau di kota kecil, itu mau di tempat yang elit, ataupun yang di kaki lima sekalipun, sudah melakukan transaksi menggunakan handphone. 好了，问题来了，这一次河南不是大水吗？ Nah, ini masalah datang kan? 大水把一些基地给冲垮了。 Nah, kan ada banjir. Banjir itu bikin banyak hal tuh, banyak yang kebanjiran, yang terendam, dan ada yang terhanyut. 停水停电。 Jadi gara-gara banjir kan air bersih persediaannya 手机 stop, 完全没办法用了。 listrik mati, handphone nggak bisa dipakai karena stasiunnya mati. 你知道很多地方水退了以后，他们还是没有办法去做买卖。 Nah di China tahu nggak, setelah banjirnya surut, mereka masih belum bisa transaksi. 他不能去买东西，因为他没有手上没有现金。 Dia nggak bisa transaksi karena dia nggak punya uang cash. 所以呀，这个手机将来也会出问题。 Jadi cara transaksi dengan handphone ini juga kelak masih tetap bermasalah juga. 所以很多人会相信下一步可能就会把一个不会弄丢的一个小小的、很小的，像米粒这么大的一个晶片去植在你的手上。 Jadi banyak orang percaya mereka akan membuat akan ada satu yang lebih kecil dari butir gandum millet itu yang ditanam di tangan kamu. 你要去结账的时候，只要手过去逼一下，钱就结完了。 Nah, untuk pembayaran tinggal ulurkan tangan, udah bayar. 但是这个会不会有危险呢？ Tapi ini bahaya nggak? 我想应该还是会有危险，因为人家可能会做一个同样的资料放在他的手上。 Nah, bahaya juga. Kenapa? Karena orang juga pasti akan bikin satu teknologi untuk pakai yang sama, taruh di tangannya juga. 所以除了这个用手以外，还要去扫脸。 Nah, karena itu sebagai pengaman, selain menggunakan tangan untuk di tangan untuk scanner, juga harus scan muka atau wajah. 来确认你的身份，确认这个人跟他的资料是不是同样一个人。 Untuk konfirmasi apa yang alat yang di tangannya itu dengan data-datanya itu konfirmasi melalui scanner muka atau wajah. 现在在很多的国家他进出去的管理局的时候已经不用人了，全部都是扫脸，看对了就让你过了。 Nah, sekarang di beberapa negara sudah memakai cara ini, yaitu untuk keluar masuk dari satu gate atau di tempat-tempat umum tertentu, itu tidak usah dengan cara yang lain-lain, hanya cukup face scanning atau scan wajah sudah bisa lewat. 这两个技术现在都已经用得非常成熟了。 Nah, kedua teknologi ini sudah sangat dipakai, sudah banyak yang terbiasa memakainya. 注意我不是说这个就是受益啊。 Nah, tolong perhatikan ya, saya tidak bilang bahwa inilah adalah tanda binatang 而 itu. 是只会朝这个方向去走的。 Tetapi kita lihat hal-hal ini sudah mengarah kepada hal itu. 我们看看第三个受益的解释是，当到时候会有假先知将会来支持并且说服人民接受这个受益。 Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab yang ketiga,
yaitu bahwa nabi palsu kelak akan mendukung dan mengajak orang untuk menerima meterai binatang. 这个假先知还有一些比较有权力的人，他们会利用媒体跟利用各样的方式来说服你们，来说服我们，你一定要接受这个方式。 Nah, nabi palsu ini dan tokoh-tokoh golongan masyarakat tertentu nanti kelak akan yang mengajak orang-orang untuk menerima tanda meterai binatang ini. 第四个很清楚的，圣经上说，兽的印记是放在一个人的手上，或者是额头上的一个实际的东西。 Nah, yang keempat dikatakan bahwa suatu meterai sebagai benda fisik yang dipasang pada tangan atau dahi manusia. 圣经上说是实物，它表明这个是一个实体的。 Di dalam Alkitab dikatakan adalah sesuatu benda, artinya ini nyata atau secara fisik. 可能是要透过一些肉眼，或者是说，其他的方式，还像是电子的检测啊，就可以辨识的。 Nah, ini mungkin harus melewati daging atau dengan cara mungkin detektor untuk dapat dikenali. 那么圣经讲的第五个是说，如果我们拒绝接受这个受印的人，将会受到破坏。 Lalu di dalam firman juga dikatakan orang-orang yang menolak tanda ini mereka akan menerima aniaya. 我们必须要做好心理的准备。如果我们拒绝接受这个受印的话， Kita harus mempunyai persiapan kalau kita menolak tanda ini. 我们拒绝去拜敌基督，或者是接受这个受印的话，可能会被不是可能，是一定会被受到杀害。 Nah, kita yang menolak tanda ini, kita menolak untuk menyembah antikris, kita kemungkinan sudah pasti ia kelak akan mengalami aniaya. 但是圣经上告诉我们， Tetapi firman Tuhan Alkitab juga memberitahu kepada kita 在启示录22章4节，那些遭受迫害的人， dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 4, 最后将获得侍奉神、永远与神在一起的应许。 dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 那么你会说，郑姊妹啊，受的印记什么时候会让我们植入呢？ Terus kamu bilang, lah kapan ini terjadi kepada kita? 我们什么时候会受到这样的逼迫呢？ Kapan kita kemungkinan kita yang mengalami aniaya ini? 放心，第六，圣经上说，现在还不可能获得这个受的印记。 Tenanglah, seperti yang poin ke-6 dikatakan, sekarang ini belum menerima meterai binatang ini, kejadian ini belum ada. 因为在这个受的印记出现之前，必须有假先知和敌基督，他的本人会出现。 Karena sebelum meterai ini ada atau harus dikenakan orang-orang, itu terjadi ketika muncul nyata nabi palsu dan antikris lebih dulu. 而且圣经上记载是说，在大灾难的期间， Dan itu terjadi dicatat dalam Alkitab bahwa terjadinya pada saat bencana besar terjadi. 我们现在在疫情期间，我们听到了很多，现在看到很多现在的局势，都觉得很不安稳。 Nah, terutama di dalam pandemi sekarang ini, banyak hal yang kita dengar yang membuat kita jadi tidak tenang. 是的，这是一个灾难的起头。 Benar, ini adalah permulaan dari bencana besar. 很多的事情是在做一个拆毁的工作，是在预备敌基督的再来。 Banyak sekali pekerjaan yang terjadi ya untuk melakukan perusakan. Ini sedang mempersiapkan kedatangan antikris. 仇敌也知道他的时间不多了，所以他用一切的诡计来抢夺灵魂。 Karena musuh juga tahu bahwa waktunya juga sudah tiba, sehingga dia dengan segala macam muslihat datang berusaha untuk merebut jiwa-jiwa. 所以不管是事件变得如何，环境如何，我们必须要了解真理。
Karena itu kita harus mengerti apapun yang terjadi, keadaan seperti apapun, kita tetap harus mengerti akan kebenaran Tuhan. 我们必须要更清楚的认识我们是谁，神是谁。 Kita harus tahu dengan jelas, kita harus belajar dan kita tahu bahwa kita siapa dan Tuhan kita siapa. 而且神完全的掌权在这一切的状况当中。 Dan kita harus mengerti tahu bahwa Tuhan berdaulat, berkuasa atas segala kondisi keadaan yang ada. 撒旦要抢夺神的仆人，让他盖上这个撒旦的印记。 Nah, iblis mau merebut hamba-hamba Tuhan untuk dia cap dengan tanda meterainya. 但是我告诉你哦，我们是属神的，我们的身上有神的印记。 Tapi saya mau katakan pada Anda bahwa semua kita sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, kita memiliki meterai Tuhan. 想不想了解我们身上怎么样有更多的神的印记呀、Nah, mau tahu nggak seberapa besar, seberapa adanya meterai Tuhan di dalam diri kita? 你知道我们有神的印记的人，魔鬼、撒旦、一些仇敌是不敢来接近我们的。 Anda harus tahu bahwa kita yang punya meterainya Tuhan, maka meterai iblis, meterai binatang itu tidak bisa terjadi atas diri kita. 所以这个很重要哦。谢谢，我们把时间交给题目。 Nah, ini penting sekali. Oke, jadi kita serahkan bagaimana itu kita pengen tahu, serahkan kepada Timo. Amin. 题目你没有开声音。 Oke, bisa dengar suara saya dan jelas? Oke, jelas. Silakan lanjut, Timo. Kalau tadi saya mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Debbie. 刚刚我听过郑姐在分享， itu adalah sebuah penjelasan tentang akhir zaman yang begitu mengerikan. 我们看到好像很恐怖的一个幕后的画面啊，就是情况。 Saya percaya saat kita semua mendengar penjelasan tadi tentang meterai, tentang tanda dari binatang itu, tanda dari iblis, kita semua pasti berpikir, wah udah akhir zaman ini bagaimana, saya harus seperti apa, kita semua akan khawatir. Benar nggak? 我相信每一个人都听到这样的，然后有那些兽的印记呢，我们会很着急的，怎么办？已经幕后了，那我们该怎么办呢？ Saya harus bagaimana, ini Tuhan udah mau datang, saya takut. Kebanyakan kita semua takut bahwa kita akan mengalami penderitaan. 很 Pas 多人 dalam mendapatkan tanda binatang itu, kita juga akan mengalami penderitaan itu. 那很多人我们都是会怕，我们会经历这一切，就是会说不定会那个被逼受印记，那个受的印记啦，或者是那些被逼迫啦。 Jujur yang benar-benar yang saat mendengar penjelasan tadi atau mendengar tentang akhir zaman yang merasakan takut, coba angkat tangannya. 听到这个幕后的状态，或者是刚才听到这个信息的，然后就感觉害怕，坦白可以举手。 Apakah semuanya nggak ada yang takut? Semuanya benar-benar, wah saya percaya nih. Pasti 是不 aman. 是大家都是没有怕啦？就是我相信我安全的，没事的。 Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Debbie, walaupun ada tanda binatang, 好吧，刚刚郑姐已经说了，虽然是有兽的印记， yang terpenting buat kita itu bukanlah kita mengetahui tentang tanda binatang itu. 其实是最重要的、主要的不是让我们就是单单的知道这个兽的印记。 Kita justru harus memusatkan pikiran kita sesuatu yang lebih penting. 我们可以知道，但是我们要把我们的注意力是专注于一个很重要的事情。
Yaitu bagaimana caranya kita bisa menolak, bagaimana cara kita menghindari tanda binatang itu. 那就是我们怎么样拒绝这个兽的印记，我们可以不要接受这个兽的印记。 Satu-satunya cara agar kita bisa menolak tanda binatang itu adalah kita memiliki tanda dari Tuhan. 唯一的办法，我们可以避免这个兽的印记，我们可以拒绝这个印记，那就是我们要拥有神的印记。 Kenapa? Karena sudah disampaikan bahwa tanda itu meterai, kalau dalam firman Tuhan itu disebut sebagai meterai, istilah di Alkitab itu sebagai meterai. 在这个因为这个是印记，这个记号呢，我们在圣经里也记载，就是这个印记。 Meterai itu digunakan sebagai tanda kepunyaan. 那印记这个是来代表是一个属于的句号。 Jadi kalau kita mau diluputkan dari setiap yang sudah dibahas tadi, tanda binatang itu, kita harus menjadi kepunyaan Tuhan. 所以，让我们可以越过刚才那些已经说过的那个记号呢，我们一定要成为属于神的人。 Kita harus memiliki tanda dari Tuhan itu, meterai Allah dalam diri kita. 那么怎么样呢？我们一定要是拥有神的印记、神的记号。 Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis, Tuhan memberikan meterainya dalam diri kita. 我们相信每一个相信主耶稣为主、受了洗、归入主的名下，他就是有这个神的印记。 Jadi bentuknya meterai Tuhan, tanda dari Tuhan itu bentuknya apa? 所以这个从神而来的印记呢，是怎么样的形象的样式呢？ Meterai dari Tuhan adalah Roh Kudus. 神的印记就是圣灵， Dan Tuhan Yesus sendiri pun juga dimeteraikan oleh Allah Bapa. 而且耶稣自己也受神的印记。 Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 27. 我们看在约翰福音第6章第27节。 Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dia ini adalah Yesus yang disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya. 不要为那被坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子。人子在这里就是主耶稣要赐给你们的，因为人子是父神所印记的。 Nah, kita bisa lihat dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus sendiri pun dimeteraikan oleh Allah Bapa. 所以我们可以看在这个经文已经记载了。 耶稣自己也是已经受了天父或者是生父的印记。 Kapan Tuhan Yesus dimeteraikan? 主耶稣什么时候受父神的印记？ Saya percaya pada saat Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya dia dibaptis di Sungai Yordan, dan pada saat itu ada suara dari surga yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kekasih. Saya percaya di situ Tuhan Yesus dimeteraikan. Ada tandanya, ada seperti burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Dan itu adalah lambang dari Roh Kudus. 我相信主耶稣受印记呢，是当主耶稣受洗在约旦河，然后就是有天父的声音说这是我的爱子，然后还有记号就是有看到的像鸽子一样的一个形象。 Nah, di ayat lain dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22. 另外就是在哥林多后书第1章第21到22节说， Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
在这里说，那在基督里坚固我们和你们，并且告我们的，就是神，他又用印了我们，并使圣灵在我们心里做封据。Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai metrai atas kita. 所以神给我们圣灵当着我们的印记，就是我们的封具，做我们的封具。 Apa yang dijamin dari kita? 他是给我们是什么保证呢？ Jaminan keselamatan, jaminan berkat, jaminan pelindungan. Itu semua Tuhan telah memberikan pada kita dan itu disahkan, itu dimetraikan dengan lambang Roh Kudus tinggal di dalam kita. 神所给我们的保证就是救恩、保护、祝福等等的保证，那就是用圣灵成为封具做印记。 Nah, jadi karena kita ini adalah milik Allah, kita miliknya Tuhan, jadi Tuhan sebenarnya mau agar kita tuh benar-benar yakin bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita harus menerima dengan iman bahwa ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. 所以我们怎么让我们能收神的印记呢？是我们要有一个信心，神要我们有信心，确信神已给我们的，那就是我们要接受那神给我们的圣灵。 Dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya dimetraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya itu, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. 在以弗所书第1章第13节到14节说，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的封具。 只等到神子民被赎，使他的荣耀得到称赞。Amin. Jadi kita sudah mendengar semua firman Tuhan, firman kebenaran. 所以我们已经听到了所有的神的话，神的真理。 Kita sudah mendengarkan janji-janji Tuhan buat kita. Tentang berkat, tentang perlindungan, semua firman Tuhan melingkupi semua janji-janji Tuhan, itu semuanya adalah untuk kita. 那我们已经听到了神对我们的应许、神的保证、神的救恩、他的保护、他的祝福等等的，这一切都是神赐给我们。 Dan Tuhan akan memastikan bahwa kita mendapatkan bagian itu. 而且神会确定让我们可以得到这一切。 Dan untuk memastikan Tuhan akan memetraikan kita bahwa ini misalnya kayak gini, contoh sehari-hari ya. Contoh sehari-hari misalnya kita dalam sebuah perusahaan jual barang sedang jual barang nih misalnya. Terus karena barangnya tinggal sedikit, tapi yang beli itu banyak. Jadi si pemilik barang ini tuh harus milih-milih. Oke, mau kasih ke siapa, mau kasih ke siapa. 神会让不单单是就允许我们，他也给我们保证。那么他用什么样的方法？我们举个例子。 在我们社会，我们工作，如果做买卖呢，然后我们存的货呢，有限制，但是客人是要买的量比较多呢，那这个卖主的话，他要怎么样去安排多少，还有哪一样的给什么样的买就是对方呢，
Nah, akhirnya misalnya ada pembeli A, dibikin surat, dikasih stempel, ini si A barangnya saya kasih segini. Ini si B, saya kasih barang segini, dikasih surat, dikasih stempel. Sah, resmi bahwa dia mendapatkan barang. 那么这个买家呢，他从那个卖主呢，可以得到就是一个还没有收货的他先得到一封信，就是有盖章的，就是保证这个货一定会送到他。 Jadi kalau misalnya ada orang lain bilang saya mau ambil barang itu, terus mana buktinya kamu dapat barang itu? Nggak ada surat, nggak ada cap, nggak ada apa-apa, yang nggak dapat apa-apa. 所以呢，如果别人要拿那个东西、那个货的话，不可能是得到的，因为他没有证据的，都没有一个收据，都没有被盖章印记的，所以什么都没有，那他不可能去给那个另外一个人。 Sama halnya dengan Roh Kudus, kita sudah diberikan Roh Kudus untuk menjadi jaminan kita akan terima semua janji Tuhan, termasuk pelindungan kita di akhir zaman. 圣灵也这样的，圣灵已经给我们赐给我们了，就是变成让我们已经被盖章了，就是受印记了，这个是我们的保证，我们可以得到。 Kita mungkin saat ini tidak sadar yang dibilang dibilang tanda iblis atau tanda binatang itu yang mana? 我们可能现在还没有发现到，或者是不知道是不能分辨哪一个是说受的印记。 Kemarin pada saat vaksin, mau divaksin rame-rame, terus pada bilang, aduh jangan vaksin, nanti ada chip, nanti kita nggak diangkat ke surga, nanti kita nggak diterima Tuhan karena udah vaksin. Akhirnya banyak yang nggak mau vaksin juga. Anak Tuhan loh nggak mau divaksin. 那很多这个事情发生是昨天，当我们大家都要一起去打疫苗嘛，然后有很多人就是神的儿女呢，就说这个是会受的印记啦，说不定他们打针打进去都是打那个印片呢进去，我们都不知道呢。我们不要，等一下都是我们受的印记呢，所以很多人就是拒绝了去打疫苗。 Nah, sekarang kita bisa tahu dari mana kalau itu tanda dari binatang atau enggak? 那么我们怎么样去分辨这是不是受的印记呢？ Jawabannya adalah Roh Kudus. 答案就是圣灵。 Kita harus bergantung hidup kita sepenuhnya dengan Roh Kudus, kita mengikuti pimpinan Roh Kudus agar kita tahu apakah ini memang benar-benar kita boleh divaksin apa enggak, apakah benar-benar ini tanda binatang apa enggak. 我们要完全的接受、相信、依靠、遵服、跟随这个圣灵的带领、圣灵的教导，以及我们知道，我们可以分辨是否是受的印记，是不是。 Dan Tuhan akan berbicara lewat banyak hal, lewat gerejanya, lewat nabinya, lewat firman Tuhan yang menyatakan bahwa oh ini boleh, oh ini tidak boleh. 而且神会借着他很多方法，对我们说这个可以或者不可以的，接着教会或者是接着其他的事情，让我们知道是否是能不能、可不可以。 Dan terlebih lagi kita sendiri pun karena kita punya Roh Kudus, Tuhan akan memberikan pernyataan dalam diri kita, Tuhan akan meneguhkan kita, dalam hati kita, kita akan dengan yakin bahwa ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. 更何况是我们自己，如果我们就是有圣灵在我们里面，神会亲自告诉我们、感动我们、教导我们，让我们可以分辨，以及我们知道这个是不是受的印记。 Jadi itulah fungsi dari Roh Kudus yang menjadi jaminan kita, menjadi meterai kita. 所以这个是圣灵的功能，圣灵的可以帮助我们，它是我们的保证，它也是我们的工具，就是我们的印记，这是我们救恩的保证。 Nah, sekarang kita sudah mendengar bahwa Roh Kudus itu adalah meterai dari Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapatkan meterai itu? 那么我们已经听了怎么样是神的，什么是神的印记。那我们现在要学习如何可以拥有
这个神的应许，被神的应许充满。Yang pertama yang pasti harus kita lakukan adalah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 很确定的、很确信的，第一，我们要领受就是我们要先领受耶稣基督成为我们的救赎主。Karena tidak ada nama lain yang di dalam namanya kita bisa diselamatkan. 因为在普天下没有任何名可以让我们得救。Kita harus benar-benar menyerahkan diri, kita bergantung pada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. 所以我们要交托于主耶稣，因为他就是我们的救赎主。Hanya Dia bisa menyelamatkan kita, hidup 唯有 kita, 他， roh kita. 唯有他能让我们的身心灵得救。 Kedua, kita memberikan diri kita untuk dibaptis. 第二，我们要受洗，归入主的名下， Karena ini adalah amanat dari Tuhan. 因为这就是神的大使命。 Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus juga yang juga dibaptis. 而且我们就是效法主耶稣，因为主耶稣自己也受洗。 Yang ketiga, kita dengan iman, kita terima Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. 第三，凭信心我们领受圣灵充满在我们生命。 Kenapa saya bilang dengan iman? 为什么我会说在这里是凭信心领受？ Karena kita tidak bisa melihat bentuknya Roh Kudus. 因为我们不能看到那个圣灵用肉眼看得到。 Tapi kita bisa melihat pekerjaannya, kita bisa merasakan hadiratnya, kita bisa merasakan keberadaannya. 但是我们可以接着感受，我们可以感受到他的同在，我们可以就是经历他的作为，我们可以知道他的存在。 Dan kita terima dengan iman bahwa itu adalah Roh Kudus. 因此，我们凭信心领受，这就是圣灵。 Apalagi saat kita meminta Roh Kudus, Tuhan pasti akan dengan senang hati memberikan rohnya kepada kita. 更何况我们求圣灵，那神一定会很乐意的赐给我们。 Amin. Amin. Saat kita sudah menerima dengan iman, kita percaya Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita. 当我们凭信心领受了，我们相信圣灵就住在我们里面，在我们心里。 Kita sudah dimeteraikan. Amin. 我们已经盖章了，领受印记了。 Kita sudah Amin. pasti menerima berkat. Amin. 我们必定的、肯定的领受了祝福。 Siapa yang Amin. percaya? 相信 Angkat 的 tangannya. 可以举手。 Semuanya percaya sudah menerima jaminan keselamatan, menerima jaminan berkat perlindungan yang sempurna. 大家都相信了，已经领受了神的保证、神的应许、神的救恩、神的祝福，完全的。 Yang percaya dengan yakin dengan iman boleh lambaikan tangannya. 肯定的、确信的、凭信心的相信领受了，可以挥 Tapi 手。 pekerjaannya tidak selesai sampai di situ. 但是要记住，神的工作还没有止住在这里哦，还没有停息哦。 Kita harus tetap mempertahankan, menjaga agar meterai Tuhan tetap berada di dalam kita. 我们要保守，我们要保守，让这个神的印记永远都住在我们里面，一直被充满。 Caranya gimana? 怎么方法呢？ Satu, tanggalkan dosa dan kejahatan hidup kita. 第一，我们要放下我们的不义和罪恶。 Kita hidup dalam firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. 我们活在神的话语和圣灵的带领中。 Dalam 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 提摩太后书，这里打错，提摩太后书第2章第19节。然而，神坚固的根基立住了，上面
有这印记说主认识谁是他的人，又说凡称呼主名的人终要离开不义。 Jadi jangan tinggal lagi dalam dosa. 所以不要再活着在罪里。 Hidup selalu dalam pimpinan Roh Kudus, selalu bertanya-tanya kepada Roh Kudus apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus apa yang mau Tuhan kita lakukan. 我们要或者靠着圣灵的带领，不断的祈求求问圣灵，我们该做什么，我们怎么样做，跟随他，紧紧的抓住。 Dan kenapa itu berhubungan dengan nomor 2? Agar kita tidak mendukakan Roh Kudus. 这样，这是跟第二是有关啊？为什么呢？这样我们做这样的话，我们就不会让圣灵担忧。 Ini lebih jelas lagi dalam Efesus 3 ayat 40. 这个很清楚，在以弗所书第4章第34节，第30节。 Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 这里很清楚说，提醒我们，要紧我们不要叫圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。 Karena Roh Kudus adalah yang memeteraikan kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan jahat kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dengan tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus. 因为我们是受了神的印记，就是圣灵让我盖章了，圣灵就我们变成我们的印记，所以我们要听圣灵的带领，我们不要让圣灵担忧。 Biar hari-hari ini kita selalu memiliki kerinduan untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. 让在我们幕后的日子，我们不断的就是求圣灵带领我们在我们的生命。 Saat kita benar-benar, bagaimana caranya kita bisa yakin bahwa, aduh, apakah saya memang sudah punya Roh Kudus atau tidak, atau apakah Roh Kudus masih bersama saya atau enggak? 那我们是不知道不清楚是否是圣灵还跟我们同在。 Saya kasih tahu, saat kita benar-benar merindukan Roh Kudus, saat kita rindu untuk dipenuhi, terus dipenuhi Roh Kudus setiap hari, itulah sudah tandanya bahwa meterai Tuhan masih ada dalam hidup kita. Kita masih dipenuhi Roh Kudus. 我们怎么知道呢？我要告诉你们，当我们很渴慕的，我们祈求圣灵充满我们，每一天都不断的渴慕祈求的，那时候我们求了神给我们圣灵充满我们，我们就是拥有圣灵在我们里面。 Kita tidak usah berpikir bagaimana saya menghadapi ship atau bagaimana saya harus menghadapi ekonomi yang saya tidak tahu terlalu jauh. Tapi saat ini biar kita benar-benar fokuskan, saya mau mengikuti Tuhan, saya mau mengikuti Roh Kudus. Biar Tuhan, Roh Kudus itu yang memeteraikan saya pada akhir zaman ini. 我们尽量让我们不要去分散注意力，去着急去想我们怎么样去面对那些影片啦，那些受的印记啦，还有幕后的一些事情。 经济的问题啦，但是我们要专注于如何让圣灵充满在我们里头。Amin. Saya undang gembala kita untuk berdoa bagi kita semua. 我邀请我们的牧师来为我们祷告，也帮助我们让圣灵不断的充满我们。将我放在你的心上，如印记。 将我带在你手臂上。 Biar saat ini kita semua merindukan untuk Roh Kudus memenuhi. 让这个时刻我们求圣灵，渴慕圣灵充满我们。 Biar Tuhan menaruh kita di lengannya seperti
让神把我们放在带上他的手上，如坐骑。将我带在你手臂上，如坐骑。你的爱情见证胜过死亡。总是不能熄灭，不能淹没。Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus， 你的儿女们已经听到了你宝贵的话语。 anak-anakmu telah mendengarkan firman-Mu yang berharga. 今天我们来到你面前， Hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. 你在这很清楚地告诉我们每一位， Engkau telah dengan jelas beritahukan kepada setiap kami 你在我们身上有生命的印记， bahwa di dalam diri kami ada meterai Roh Kudus. 这你每个儿女听了你的话，相信你，受洗归入基督的儿女们， Yaitu anak-anak-Mu yang telah menerima firman-Mu dan percaya mereka di dalam nama Engkau, mereka terima Yesus dan mereka dibaptis dan mereka menerima Roh Kudus. 圣灵就永远住在我们里面。 Maka Roh Kudus tinggal di dalam kami selama-lamanya. Yes, Amen. 而且主你的话说，罗马书8章16节说，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。 Dan di dalam Roma juga dikatakan bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kami dan dengan kita, dan kita bersama-sama Roh Kudus kita menjadi kepunyaan Allah, kita adalah anak-anak Allah. 圣灵已经印证了，住在我们里面。 Yes. Roh Kudus sudah dimeteraikan dan tinggal di dalam kita. 圣灵也与我们的灵一同见证，我们是神的儿女。 Dan Roh Kudus bersama-sama dengan Roh kita menjadi kesaksian, bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. 哇，我们今天很清楚，我们是神的儿女。 Tuhan, hari ini kami sangat jelas bahwa kami adalah anak Tuhan. 领受神儿女的各样的福分， Dan kami menerima semua warisan yang diberikan kepada anak Tuhan. 神的保护， Perlindungan Tuhan, 神的看顾， pemeliharaan Tuhan, 神的维护， penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan, janji Tuhan, 神的祝福。 kesembuhan dan berkat Tuhan. 哇，感谢赞美你， Tuhan, terima kasih. 但是主啊，还不够， Tetapi Tuhan, kami tahu masih belum cukup ya Tuhan. 我们要活在你的真里面，活在主啊，不在最终。 Tuhan, kami mau hidup terus di dalam kebenaran-Mu supaya kami tidak tinggal di dalam dosa. 带领我们， Tuntun kami ya Tuhan. 直到我们明白圣灵的印证在里面，让我们不让圣灵担忧。 Supaya kami tahu bahwa Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kami sehingga kami tidak mau mendukakan Roh Kudus. 主耶稣，主耶稣， Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. 现在我们再一次向你呼求。 Sekali lagi kami berseru kepadamu Tuhan. 今天晚上再次降下你的圣灵来充满我们。 Malam hari ini sekali lagi Kau curahkan Roh Kudus memenuhi kami. 我们活着要被你的话语所充满，你的旨意所充满。 Kami mau hidup dipenuhi dengan firman-Mu dan Roh-Mu. 活着也不断的、不停的要被你的圣灵所充满。
Kami juga mau hidup selain dengan firman-Mu. Kami juga mau terus dipenuhi Roh-Mu. 是圣灵在我们里面常常对我们说话，借着神的话对我们说话。 Di dalam kami, Roh Kudus dalam kami terus berbicara kepada kami, terus mengajar kepada kami. 现在我们恳求你，圣灵在这浇灌下来，Tuhan, mari Tuhan kami berseru sekali lagi curahkan Roh Kudus Tuhan bagi setiap kami. Setiap orang angkat tangan Tuhan. Terima pengharapan, terima baptisan Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus. 你很清楚到，你在你身上有圣灵的印记。 Sehingga kau pasti bahwa engkau memiliki meterai Tuhan, meterai Roh Kudus. Biar barang Roh Kudus penuhi. Buka hatimu, terima, buka hati. Ora para karabashi karabatu. Ora penuhi Tuhan, penuhi. Roh Kudus penuhi. Roh Kudus tercurah. I be alone. Be saved in mind of holy. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, 感谢你， kami bersyukur padamu. 你已经把圣灵赐给我们， Engkau telah berikan Roh Kudus-Mu kepada kami. 在我们身上成为印记。 Sebagai meterai di dalam diri kami, meterai Tuhan. 主耶稣，主耶稣， Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, 你看你每个儿女， Engkau lihat setiap anak-Mu. 你仆人向你祷告， Hamba-Mu berdoa kepadamu. 求你恩待你儿女们， Tuhan, Engkau berbaiklah kepada anak-anak-Mu. 求你牵住你的儿女的手， Mari Tuhan, Engkau yang tuntut tangan setiap anak-anak-Mu gandeng. 让我们都能够紧紧的跟随你，跟随你的脚步。 Boleh ikut langkah-Mu erat-erat. 忠心到底， Kami boleh setia sampai akhir. 不偏左不偏右， Tidak membelok ke kiri ataupun ke kanan. Amin. 直到我们能够见你的面， Sampai kami bertemu muka dengan Engkau. 我们知道圣灵在我们身上的印证， Kami tahu meterai Roh Kudus di dalam diri kami. 是要一生一世的带领我们、启示我们、引导我们， Akan memberikan pewahyuan, menuntun dan membimbing kami seumur hidup kami. 跟随主耶稣，直到最后见主面。 Untuk ikut Tuhan Yesus sampai akhirnya kami bertemu muka dengan Tuhan Yesus. 哇，让你的话刻在我们的心， Tuhan, biarlah firman-Mu terukir, tertanam di dalam hati setiap 让 kami. 我们紧紧的抓住， Agar kami dapat pegang Kau erat-erat. 永不放手。
tidak akan lepaskan selama-lamanya. 永不后退 Dan kami tidak akan mundur selamanya. 到天主面。 Sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. 感谢你， Terima kasih ya Tuhan. 赐福你每个儿女们， Berkati setiap anak-anak-Mu. 他们要在你面前向你承诺，他们要忠心到最后。 Mereka akan berjanji di hadapan-Mu, akan setia sampai akhir. 感谢你，主耶稣， Terima kasih ya Tuhan Yesus. 你这样的爱我们， Engkau begitu mengasihi kami. 感谢你， Terima kasih ya Tuhan. 哈利路亚！ Haleluya. 这一切颂赞、尊贵、荣耀都归给你。 Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 主耶稣祝福你们。 放在你的心上如印记，将我戴在你手臂上如戳记，你的爱情见证生